Api lawan dia air. Nak padamkan api tu. Tengok. Ada kaitan. Tinggi. Tinggi pengajarannya. Basuh 3 kali. Buat apa? Isyarat kepada rukun taubat. Mana kita bertaubat? Setiap kali kita basuh tu. Bukan cuci. Gitu saja, zahir saja. Taubat. Tak sih dah serik dah. Menyesal dah. Tak sih buat dah. Akan datang. Mana setiap kali. Kalau lagu tu buat, macam mana seseorang itu boleh melakukan dosa? Takut. Dia berasa dia, kita janji dengan orang, tak betul. Kita berasa sebuah salah dah. Janji dengan Tuhan. Dan kita beriman, percaya kepada dia. Kita berjanji dengan dia, tak saya buat dah. Buat pula. Lama-lama, bila kita ingat gitu tak mau, jadi tak buat dah. Malu. Takut ke dia. Kita berasa kita berbohong dengan dia. Macam mana? Berbohong dengan Allah SWT. Sedangkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Orang berbudi sikit kepada kita, kita tak sedar buat benda tak moleknya ke dia. Nak buat molek saja. Kalau sepanjang hayat dia berkhidmat pun tak apa. Orang dia beri gapo sangat kita. Beri kerja. Besar kerja. Sebab tu kita tidak lupa kepada dia. Allah SWT bagi segala-galanya. Macam mana kita nak berlawak dengan dia? Nak mungkin janji dia. Tu kalau mari hot tu, tengok dari semua sudut. Syariat itu tidak nampak sia-sia lah, walaupun nampak macam main jahit tu, dah cuci, dah basuh lagi. Cuba ingat dosa kita. Cuba ingat kita buat dengan telinga kita, dengar benda-benda tak molek. Cuba ingat kita bercakap benda-benda tak molek tu. Tidakkah perlu dibasuh juga? Muka kita tak malu tu. Nak buat benda-benda yang dosa, tak malu. Kita basuh muka kita. Kaki kita duduk pergi tempat tak molek. Kan? Cuba perhati. Semuanya besar tu. Besar maknanya. Itulah Islam. Iqamis salah. Duduk iqamis salah. Wa ita'iz zakah. Dalam Quran dia sebut juga ita'iz zakah. Bagi zakat, memberi zakat. Kalau kita kata bahasa Melayu, tak sekadar tu lah memberi zakat. Ayah nak sebut kat Melayu, nak kata lagu mana? Sebab tu terjemah pun gitu je lah. Tidak kata anda zakat, anda zakat. Dia tidak, kalau tidak kata sepuas ayat tadi sallu, dah ni zakku, beri zakat dah. Dia kata ita'iz wa atuz zakah, aqimus salah wa atuz zakah. Supaya tak ada juga. Tak jadi kalau kita beri berzakat saja dengan tidak ada keimanan. Dia kena ada iman dulu, baru ada faedah zakat. Yang kedua, bagi zakat dengan peraturan dia. Tak boleh sewenang-wenang ikut serga nak beri. Tak boleh. Ikut cara dia. Kalau gani sebanyak ni nisab dia, gini-gini. Gani kena cukup haul, gapo. Kena ikut cara dia. Tak boleh kita sewenang-wenang mudah-mudah ikut serga. Tak boleh. Ya, sebab ini sebab hak asas. Wal haji wa saumi Ramadan. Wa haji. Begini. Ini pun dia sebagai asas juga. Wa saumi Ramadan. Dalam setengah riwayatnya disebut puasa dulu. Haji itu kemudian. Dalam riwayat ni disebut haji dulu, puasa kemudian. Berapa? Sedangkan kalau kita nak kira dari segi sejarahnya, memang difardukan puasa dulu. Daripada haji ni lewat dah puasa. Apa ni difardukannya? Lewat dah puasa tu. Tapi apa dalam hadis ni sebut gini? Dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Umar juga, puasa dulu. Ada orang tanya dia hadis ni, berhubung dengan hadis ni. Puasa dulu, lepas tu haji. Dia kata gini, aku dengar Nabi SAW kata gini. Hak tadi apa pula dia riwayat gitu. Hak lagu tu pun dia dengar juga. Ketika ni dia nak ayat hadis. Ketika tu dia nak ayat hadis. Kamu tak boleh kata puasa dulu dari segi sejarahnya dia dulu. Tak. Sebab lagu ni pun Nabi ada sebut juga. Setiap hak Nabi sebut molek belakang. Mesti ada sudut-sudut yang kita kena perhati tu. Kita kena bagi perhatian. Dari segi apa ni? Dari segi Imam Bukhari nak ceritanya amalan ni, amalan hak zahir ni dia ada dua macam. Satunya dia bersifat wujudi. Yang kedua dia bersifat adami ataupun tarki. Amalan yang dalam syariat ni ada dua macam. Isyarat situlah dalam ni.
Dia letak sekali hak pak ni, letak sekali sebelum, sebab ini merupakan hak kena buat. Hak kena buat. Haji buat juga jenis perbuatan juga. Puasa dia tak kena buat, dia senyap boleh. Jenis tinggal. Kalau letak puasa tu tengah, dari sudut ni lah, dari hadis ni, tak sakit hal lain. Di sini kita tengok di sini. Kalau kita letak puasa dulu, artinya dicelahi oleh amalan yang bersifat tarki, yang bersifat kita perlu meninggalkannya, tidak teratur molek. Dari segitu di sini. Tapi dalam setengah-setengah riwayat sebut puasa dulu tu, dia melihat kepada sejarah dia. Mana hak tu dulu. Betul juga, boleh juga, tak apa. Melihat kepada sejarah dia. Boleh jadi Nabi SAW ketika dia sebut puasa dulu, dia nak ayat dari segi tertib dia. Tertib dia. Amalan-amalan ini. Walaupun sifat dia tu berbeza. Hak ni jenis tinggal, hak ni jenis buat. Tapi tertib dia lagu tu lah. Tetapi dalam riwayat dia sebut haji dulu, dia nak mengambil kira hak jenis kena buat, hak ni kena tinggal, suku, jadi suku. Semuanya penting, semuanya penting. Hak itu Imam Bukhari nak cerita, dan ini adalah asasnya. Seterusnya Imam Bukhari bab satu lagi ni, bab perkara-perkara iman dan firman Allah. Perkara-perkara iman dan firman Allah. Kebaikan yang sebenar itu bukanlah terletak pada kamu menghadap muka-muka kamu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan yang sebenar ialah terletak pada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan seterusnya. Imam Bukhari sekali lagi dalam tajuk ni, yang kedua ni, dia buat umur al-iman. Iman itu ada banyak perkara, bukan seperkara je iman, ada banyak perkara. Menunjukkan iman ini murakkab, bukan basit. Asal tadi dia pergi situ juga. Situ juga. Dan firman Allah Ta'ala, kebaikan yang sebenar bukan terletak pada begini-gini, tapi kebaikan itu terletak pada apa? Pada orang yang beriman dengan Allah, hari kemudian, malaikat, kitab dan nabi-nabi. Disebut tu. Kebaikan duduk di situ. Dan memberikan harta, walaupun sayang kepada harta tu, bukan nak boleh berpayah. Beri kepada siapa? Zawil qurba wal yatama dan seterusnya. Wa aqama salah, mendirikan sembahyang, wa ataz zakah dan seterusnya. Lepas tu dia amal ayat yang kedua pula. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Sebut zakat, sebut tugas ni, sebut. Berjayalah orang-orang yang beriman. Yang lagu mana? Yang beriman, yang sembahyang, yang bagi zakat, yang gini-gini, sebut. Hak dia sebut tu orang yang beriman yang ada amalannya, bukan beriman percaya dalam hati gitu saja, tidak. Itu hak dia naknya, dia nak kemah hak tu. Lepas tu dalam ayat yang pertama, kebaikan tidak terletak pada menghadapi sebelah timur ataupun sebelah barat, tidak. Sebab orang kafir kata apa ya dulu menghadap kepada Baitul Maqdis, lepas tu menghadap kepada Kaabah pula. Kebaikan hak sebenarnya bukan letak situ, letak pada menjunjung perintah Allah SWT. Ikut dia nak suruh ke mana, hak dia belaka. Lillahil masyriq wal maghrib, hak Allah belaka sebelah timur ke sebelah barat. Dan dia suruh kau tu lah. Itu makna iman. Kalau duduk pertikai lagi, makna tidak ada iman. Dan dalam ayat ni disebutkan tiga perkara yang mesti ada dalam kebaikan yang sejati, yang sebenar. Iaitu yang pertama, keimanan yang ada kaitan dengan hati, percaya kepada Allah, hari kemudian, malaikat dan seterusnya. Yang kedua, orang itu dia melakukan amalan yang melarat kebaikannya kepada orang lain. Ni yang kedua. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan harta yang memang disayanginya
kepada kaum keluarga, anak-anak yatim, orang miskin dan seterusnya.